Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam video kali ini iaitu berkaitan dengan proses costing ataupun penguasaan proses bahagian pertama. Okey, apa itu penguasaan proses? Ia adalah satu sistem menentukan kos kepada produk yang mempunyai ciri-ciri yang sama antara satu sama lain dan biasanya dikeluarkan dengan secara besar-besaran. Okey, kita akan lihat ciri-cirinya. Pertama, produk type-nya adalah homogeneous. Homogeneous adalah sama bagi setiap produk-produk yang lain tu dia sama saja sifat bentuk rupa parasnya. Okey, cost accumulation itu bagaimana dikumpulkan kos. Kos dikumpulkan mengikut proses yang berkaitan dengan pembuatan produk itu. Okey. Cost flows adalah aliran kosnya adalah kita akan charge kos itu kita akan charge pada setiap proses lah. Dia bergerak nanti satu-satu sampai habis. Okey, dah documentation. Documentationnya ialah production cost report ataupun pelaporan kos pengeluaran. Okey. Pertama kita lihat produk type. Apakah jenis produk yang biasanya? Saya bagi contoh terus ya. Okey, contohnya kalau kamu tengok kat pasar raya, ini adalah contoh-contoh produk yang kamu biasa nampak. Dan kamu perhatikan produk-produk ini adalah sama pada setiap rak dan sebagainya. Di kedai-kedai lain pun sama. Kamu akan jumpa banyak produk begini contoh. Tidaklah ada cop muka kamu dekat setiap produk. Kalau kamu nak beli, saya nak muka saya dekat Pepsi contohnya, tak ada. Memang tak boleh jumpa sebab tidak boleh ditempa. Okey, contoh macam Pepsi ni kan, tak ada muka kamu kan. Okey, contoh. Cost accumulation dia ialah macam mana kos itu dikumpulkan. Pertama contoh kalau kita buat contoh macam kita buat keropok leko. Keropok leko. Bolehlah keropok leko. Kita akan masukkan pekerja tu mula-mula dia siang ikan dan sebagainya. Lepas tu bahan-bahannya ikan. Lepas tu menggunakan mesin-mesin yang terlibat akan makan charge depreciation dia. Barang-barang ni, keperluan ini kita akan bekerja di Department E dan kita panggil dia work in process A lah. Katalah keseluruhan kos tadi kamu bahagi dengan unit production, nilainya 20 sen. Contoh Lepas tu, selepas kamu dah siap-siap siang ikan apa semua, kamu akan terus kepada proses contohnya menghancurkan ikan. Kamu pergi ke Department B. Dekat Department B ada lagi pekerja lain. Yang 20 sen tadi ikut, kamu akan bawa ke Department seterusnya. Dekat Department B ada lagi pekerja lain, ada lagi bahan lain. Contohnya bila kamu nak masukkan ikan tadi, kamu akan masukkan perasa sedikit, kamu akan masukkan mungkin masukkan bahan-bahan lain macam tepung dan sebagainya. Lepas tu manufacturing overhead pun mungkin mesin-mesin yang lain. Jadi kamu kumpulkan ke semua kos-kos tadi tu bernilai 30 sen untuk Department B. Jadi sekarang dia dah bertambah kan. Katalah kita masuk ke bahagian pembungkusan contohnya dekat proses C. Dekat proses C ada lagi yang 20 sen ke 30 sen ikut bawa ke C. Ada lagi pekerja, ada lagi bahan yang lain. Contohnya ada lagi mesin yang lain. Jadi nilai kesemuanya tambah lagi. Jadi makin lama makin dikumpul setiap proses dia akan menambahkan nilai pada setiap department yang seterusnya. Bila dah siap, kos barang yang dah siap itu adalah jumlah di antara daripada semua department yang kamu dah kumpulkan tadi. Jadi jumlahnya dalam kes ni kata RM1, mungkin 3 department. Macam itulah. Jadi kamu akan lihat cost flow. Cost flow ialah bagaimana dia kumpulkan. Katakan contoh dekat Department A tadi, kamu masukkan barang-bahan dan tadi dia ada masa-masa kamu mula tu, dia ada dekat Department A ada beginning work in process, kerja-kerja yang kamu belum siap daripada tempoh sebelumnya dan kamu akan mulakan dengan unit baru. Takkan takkanlah guna yang ada je kan, jadi kita tambah yang baru contoh. Jadi proses. Bila kamu proses dah siap lah. Bila dah proses nanti, bila dah siap dekat Department E, pada hujung tempohnya pula akan berubah dua jenis item. Dia akan tinggal yang dah siap tu kita panggil completed unit, yang tak siap tu kita panggil ending work in process. Lepas tu dekat Department A, daripada Department A yang dah siap, kamu akan bawa ke Department B. Ni benda yang sama. Contoh macam ikan tadi, Department A tadi siang-siang ikan, Department B pergi masuk hancurkan ikan dan buat bentuk ikan tu menjadi keropok leko contohnya kan. Jadi dekat Department B, bila kamu nak mula dekat Department B, kamu mesti mula dengan unit mulanya datang daripada unit siap A.
ikan yang dah siap-siap semua dah kumpul-kumpul, kamu masuk dan kamu akan mulakan dekat department B. Tapi semasa kamu mula dekat department B, kamu sudah ada lagi produk yang kamu buat dekat department B semalam tak siap lagi. Kita panggil beginning WIP. Begitulah seterusnya. Jadi department B ni bila kita kerja, department B ni akhirnya pada hujung tempoh berubah. Yang siap kita panggil completed unit and transferred out. Maknanya dipindahkan keluar. Dan bila ada yang siap, adalah yang tak siap, kita panggil ending work in process. Okey. Jadi kalau lepas department B tu dah tak ada department lain, kita akan terus namakan di transferred out dan dipindahkan kepada finished goods inventory. Okey. Dan lepas tu kalau dah cantik dah apa semua, bolehlah jual dan kita akan panggil cost of goods sold. Okey. Jadi, inilah keseluruhan aliran kos yang bergerak daripada mula kamu masuk bahan sehingga kamu record dia jadi cost of goods sold. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita akan cuba bandingkan sebelum topik 8 ni, kita belajar topik 7 pasal job order costing kan. Okey. Kita akan lihat perbezaan dia. Pertama, job order costing ni, produk dia adalah produk yang heterogeneous. Dia adalah berlainan. Contoh macam t-shirt untuk kelas A2 T1 kan tidak akan sama dengan t-shirt kelas A2 T2 contohnya kan itu maksud heterogeneous tapi proses costing baju sekolah warna putih yang jenama canggih kamu jumpa semua dekat pasar raya sama saja, tak ada chop A2 T1 A2 T2 contoh. Jadi sama. Jadi kamu boleh perhatikan bahawa produk yang pertama itu adalah boleh di customize dan boleh di tempat-tempat nama, dan homogeneous tidak boleh, dan untuk proses costing tidak boleh di tempat-tempat. Okey, bagaimana kita kumpulkan kos untuk kerja-kerja untuk perkosaan kerja? Kita akan kumpulkan mengikut kerja. Kalau kos untuk tempahan t-shirt A2 T1, itulah dia kos dia. Kita kumpulkan bila dah siap, kita kira dan kita bahagikan dengan unit pengeluaran untuk t-shirt itu. Okey, kita kumpulkan ikut kerja. Tapi kalau untuk proses costing, kita tak tunggu kerja tu siap. Kita akan kira ikut proses. Siap tak siap, kita berhenti dan kita kira proses tu dah siap berapa. Macam tu. Okey, untuk job order costing, cost is charged to individual job. Maksudnya cost dikenakan kepada kerja itu sendiri. Maksudnya satu dah siap, inilah cost dia. Tapi proses costing, cost dikenakan kepada setiap proses. Maksudnya proses satu, proses menyiang ikan. Okey, jadi proses menyiang ikan katakan 20 sen satu unit. Lepas tu bila pindah ke department B, proses membentuk kerupuk leko masuk kerupuk leko, proses lain pula. Jadi cost dia lain. Macam tu. Okey. Dan job order costing adalah total cost dia ditentukan, kamu tentukan cost itu sesuatu produk itu bila produk itu dah siap. Kalau tak siap tak boleh kira lah macam mana. Ada lagi t-shirt yang tak siap, tak boleh lah kamu bahagi nanti dengan sama rata setiap unit cost, setiap unit item dalam projek tu. Okay. Tapi untuk proses costing, lantaklah siap tak siap, satu tempoh je, kita kumpul, kita berhenti, kita kira proses ni berapa nilai. Sebab nak tunggu siap sampai bila. Contohnya macam gula, kalau gula berhenti ke pengeluaran sebab kamu nak kira kos, tak adalah gula kat pasaran nanti, pelik kan. Okey, contoh. Okey, dan dia punya dokumen untuk job order costing adalah job cost sheet, kita panggil lembaran kos kerja, dan dokumen untuk proses costing kita production cost report, laporan kos pengeluaran. Okey. Kalau kamu lihat gambaran dari segi gambarannya, perbezaan antara kedua-dua costing ini, kamu lihat yang lain sama, cuma dekat bahagian tengah tu, untuk menentukan kos tu, dia work in process dia berdasarkan kepada kerja A dan B, tapi dekat proses costing, work in process dia berdasarkan kepada department, jabatan pemproses, jabatan mengikut proses, department A, department B, department C, D, E, F contoh. Okay, kalau akan sampai B, bila dah siap B, baru pergi kepada finish good macam tu. Nampak? Okey, kita akan lihat apa itu equivalent unit. Okey, equivalent unit adalah bagaimana kita mengira nilai-nilai barang yang tak siap, kita nilaikan seakan-akan macam siap. Kenapa ini perlu? Konsep ini digunakan untuk menentukan kos produk seunit. Sebab equivalent unit ini hanya terjadi dalam proses costing. Sebab ingat balik pada ciri-ciri tadi,
kita akan kira kos walaupun produk tu tak siap keseluruhan, walaupun pengeluaran tidak berhenti, kita akan berhentikan tempoh itu untuk kira. Kalau kita berhentikan tempoh dan kira kos, mesti ada bahagian yang tak siap. Jadi yang tak siap tu nanti konon-konon kita akan samakan dengan yang siap. Macam mana kira? Contoh kan, bila kamu buat production, tiba-tiba pukul 5 petang punya loceng balik pekerja. Dalam semasa dia balik tu, dia tinggalkan, contoh kalau dia buat 3 tin air, air tin Pepsi contohnya, dia dah isi separuh. 3 ni dah isi separuh. Lepas tu dia balik. Contoh, macam mana kita nak kira equivalent unit? Caranya ialah, katakan dalam kes ini ada tiga yang 50% dah isi air. Maknanya 50% siap. Jadi equivalent unit adalah yang kita kumpulkan, yang tak siap tadi, kita jadikan dia seakan-akan siap. Bila kamu kumpulkan dalam kes ni, seakan-akan, bila kamu lihat, seakan-akan tinggal 1/2 tin. 1/2 tin siap. 1 tin dah siap, yang lagi setengah tu tak siap. Jadi nampak equivalent unit adalah 1.5 unit. Tapi tak siap ni, equivalent saja. Okey. Jadi cara kira, kamu akan darab 50%, darabkan dengan 3 unit tadi, jawapannya 1.5. Itulah equivalent unit. Tapi equivalent unit ni kamu ada beberapa assumption. Yang kamu kena faham. Assumption ini bergantung pada soalan. Ada assumption yang mengatakan bahawa direct material added at the beginning of process. Bahan mentah yang kamu masukkan tu dimasukkan dalam awal proses. Ada assumption yang kita kena anggap direct material dimasukkan di akhir proses. Ada assumption, andaian yang kita katakan direct material dia bertambahkan sepanjang proses pengeluaran. Okey. Tapi biasanya conversion cost kita incur, dia berlaku, biasanya dia uniformly, maksudnya di-charge sepanjang perjalanan proses pembuatan produk itu, dia di-charge secara sama rata. Ini adalah andaian yang kita akan gunakan. Dan kita akan mula belajar proses costing ini dengan menggunakan method weighted average dan kaedah weighted average, purata wajaran. Sebenarnya ingat dulu pernah belajar tentang first in first out, FIFO. Yang tu ada juga, tapi dalam silibus kita tak sentuh. Kita belajar weighted average sampai habis. Okey, kita akan lihat satu-satu pasal andaian work ending process in process ni. Okey, macam mana direct material, macam mana kita nak lihat, bayangkan bagaimanakah keadaannya direct material added at the beginning of process. Katalah satu perjalanan proses. Ini adalah permulaan proses. Okey, katakanlah satu botol ni. Satu botol pula ni. Katakanlah botol, kamu keluarkan air nak masuk botol. Bahan itu dimasukkan awal-awal. Okey, dia dah masukkan awal-awal. Bila dia masukkan awal-awal, dia kata semua masuk semua. Bila dia masukkan semua, bahan tu dah penuh dalam production. Okey. Jadi, katakanlah pada kedudukan 70% proses pengeluaran, kilang tutup. Tutup tu bukan tutup apa? Tutup sebab kamu yang berhentikan, bukan berhentikan kilang. Sebenarnya dia berhentikan waktu untuk kamu buat recording. Okey. Jadi, pada waktu 70% pengeluaran, kamu akan dapati dalam tin tu sudah masuk direct material penuh. Itu idea dia. Jadi, bila orang tanya dari equivalent unit, dari segi direct material dah penuh ke belum? Jadi jawapannya adalah 100% complete. Okey. Konsep ini penting sebab kita nak kira lepas ni ada kaitan pengiran ini. Jadi kamu kena faham dulu bagaimana kita anggapan ni, andaian-andaian ni. Okey, kita akan pergi kepada ending. Katakanlah bagaimana pula bahan mentah ni kita masuk dia dalam akhir proses pula. Contohnya kan, kita buat produk tu kan kita buat, kita tukang bekas, dia ketuk, tak berubah bahan lagi ni. Nak buat cantik-cantik di keliling bekas tu apa semua kan. Tak berubah bahan. Bila pada tahap 70%, kamu dapati, kamu jenguk dalam tin tu, tak ada lagi air ke? Maksudnya, kamu belum berbuah apa-apa lagi direct material. Tapi dah berhenti proses. Contoh, jadi bila soalan tanya, kamu cakap berapa equivalent unit dari segi direct material? Jawapannya kosong.
kerana tidak ada. Okey. Dan dia akan masukkan bila? Dia akan masukkan pada akhir tempoh. Masa akhir tempoh baru bubuh. Okey, bila baru bubuh airnya penuh waktu hujung. Masa 70% tak ada. Okey. Sekarang kita akan lihat bagaimana kalau direct material itu dimasukkan sama rata mengikut proses pengeluaran. Contoh, kita andaikan proses pengeluaran akan berhenti pada 70%. Kamu akan masukkan. Dia kata masuk sama rata kan? Masuk sama rata. Masuklah sikit-sikit. Kalau 10% masuk 10%. Kalau 20% masuk 20%. Kalau 30% masuk 30%. Dan akhirnya kan sampai dekat 70% kamu pun berhenti. Bila berhenti kamu jenguk kat dalam tin tu, dah ada air 70%. Agak-agak lah macam bila soalan tanya berapakah nilai equivalent unit dari segi direct material, berapa peratus? 70% jawapannya. Okey. Jadi dia akan penuh lah dekat hujung. Kalau dia jalan lagi sikit nanti dia akan penuh lah. Itulah cerita dia. Okey, kamu bubuh tu penuh. Tapi dekat 70% tadi tak penuh lagi. Okey, alright. Okey. Apa benda ni? Kita akan kira. Itu dari segi gambaran. Equivalent unit ialah kita akan tambahkan completed unit dengan work in process. Tapi work in process kamu kena darab dengan peratus complete. Peratus complete ni lah yang kita nak guna dekat bahagian yang kita nampak gambaran tadi tu. Menggunakan andaian tadi tu. Okey. Kita akan lihat soalan. Bagaimana soalan ini berguna. Okey, jadi kita akan lihat Leman Enterprise dia kata dia buat pengeluaran. Adalah maklumat di situ berapa peratus semua. Dia suruh calculate equivalent unit for direct material and conversion cost. Okey. Soalan macam ni dia akan tanya dari segi cost tu. Okey, sekarang kita akan kira equivalent unit dari segi direct material dan conversion cost. Okey. Pertama, kita akan mulakan dengan completed unit. Ingat formula tadi dia kata kita kena tambah dengan completed unit. Okey. Kita lihat dari segi direct material dan conversion cost ya. Okey. Pertama, completed unit. Dekat dalam soalan tadi, dia cakap dah yang siap 700. Maknanya, katakanlah kalau kita cerita pasal air tin tadi. Tin tadi kita nampak 700 tu, kita dah nampak memang siap. Dalam dia penuh air. Dah siap, dah chop semua dah siap. Maknanya, dari segi direct material pun confirm lah dah siap 700 tin. Dari segi conversion cost pun confirm lah cukup 700 tin pekerja tu dah bekerja. Itu maksudnya. Okay, complete unit. Tapi untuk ending work in process, pada kadar 60% completion stage. Maksudnya pada waktu 60% pengeluaran tu kilang tutup. Contohlah kan kita yang tutup kilang, kita yang berhentikan stopkan recording sebab kita nak record ni. Okey, kita berhenti pada 60%. Pada waktu itu 60% pengeluaran 300 tak siap. Ada 300 tin tak siap. Tapi apa cerita dia? Dia kata 300 tin tak siap. Untuk direct material, kalau kita andaikan bahan dimasukkan 100%, dalam soalan ni dia kata bahan dimasukkan 100%. Jadi jawapan dia adalah yang tak siap 300 darab dengan 100%. Jadi jawapan dia 300 lah. Okey. Begitu juga dengan conversion. Conversion ni dia automatic unless stated otherwise. Kalau tak dinyatakan dalam soalan, dia memang ikut peratus kesiapan pengeluaran. Kalau pengeluaran tu 60%, dia pun 60%. Kamu akan darabkan dengan 300 unit yang tak siap tadi. Jadi jawapannya adalah 180. Okey. Ini adalah total jawapan. Inilah cara pengiran dia tadi. Kalau kamu nak tunjuk jawapan kamu, beginilah cara dia tunjuk kiraan. Dapatlah itulah nilai equivalent unit untuk direct material dengan conversion cost. Okey. Ini conversion unit.